أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT pada pagi ini dapat kembali kita bertemu untuk kita melanjutkan serta meneruskan kuliah kita dalam rangka untuk mengakrabkan diri kita dengan Nabi SAW dengan mempelajari iaitu sirah ataupun perjalanan hidup Nabi SAW yang kita ambil daripada kitab yang bertajuk Tahzibus Sirah An-Nabawiyah min Kitabi Tahzibil Asma'i wal Lughat, ta'lif Al-Imam Abi Zakaria bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Yang kitab ini diberikan tahqiq dan juga ta'liq oleh Khalid bin Abdul Rahman bin Hamd Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala. Sebuah suatu penjelasan ringkas tentang perjalanan hidup Nabi SAW agar menumbuhkan kecintaan dan memberikan dorongan untuk kita mempelajari secara lebih lanjut akan perincian perjalanan hidup Nabi SAW sejak dilahirkan sampailah kewafatan Nabi SAW. Adapun di dalam kitab Tahzib ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan secara ringkas beberapa episod penting yang berlaku di dalam perjalanan hidup Nabi SAW. Sekurang-kurangnya perkara-perkara tersebut diketahui oleh umumnya kaum muslimin. Baik, insyaAllah pada pagi ini kita akan melanjutkan penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu pada fasal yang seterusnya terkait tentang awal masa kehidupan Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimallahu ta'ala, iaitu pada fasal awal masa kehidupan Nabi SAW, muka surat 38. Baik, sebagaimana kitab ini tidak menjelaskan secara kronologi, tidak menjelaskan sebagaimana kebiasaan kitab-kitab yang berkaitan dengan sirah Nabi SAW yang ditulis secara kronologi daripada awal sampai akhir. Kitab ini mengambil aspek-aspek tertentu dan disusun dalam bentuk-bentuk yang tidak mengikut kronologi. Namun begitu, ianya merupakan satu perkara yang mudah untuk kita memahami dan mengaitkan dengan perincian-perincian daripada kitab-kitab yang lain yang ditulis dalam bentuk yang lengkap, komprehensif dan mengikut kronologi. Sebagaimana yang telah kita nyatakan bahawa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ingin memperkenalkan kepada kita sisi-sisi penting
ya, dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar dengan itu akan memberikan gambaran ya menyeluruh untuk kita melakukan inisiatif untuk melakukan pembacaan dan juga pembelajaran seterusnya terhadap perincian-perincian tersebut. Baik, muka surat 38, iaitu awal masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, disusui oleh Thuwaibah maula Abu Lahab. Ya, Thuwaibah maula, yakni budak ataupun hamba Abu Lahab, selama beberapa hari. Kemudian disusui pula oleh Halimah binti Abu Du'aib, ya, Abdullah bin Al-Haris As-Sa'diyah. Ya, jadi awal kehidupan jadi Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang susuan Nabi SAW. Ya, sudah tentunya seorang anak yang dilahirkan dia akan menyusui. Ya, tentunya yang pertama kepada ibunya. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tidak menyebutkan ibunya, iaitu Aminah binti Wahab. Disebutkan iaitu ibu susuan yang lain. Baik. Jadi kalau mengikut siapa yang pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang. Tentunya yang pertama didahului dengan ibunya. Ya, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aminah binti Wahab. Ya, selama berapa hari? Selama beberapa hari. Ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam disusui pula oleh Thuwaibah. Ya, saking gembiranya Abu Lahab mendengar tentang kelahiran anak saudaranya, iaitu Nabi SAW. Lalu beliau mengutuskan Thuwaibah, iaitu hambanya, untuk menyusui Nabi SAW selama beberapa hari. Tentang Abu Lahab ini, salah seorang daripada bapa saudara Nabi SAW. Ya, Abu Lahab ni ayah kunyah. Adapun nama sebenarnya adalah Abdul Uzza. Nanti tentang bapa saudara Nabi SAW yang berjumlah 9 itu, begitu juga ibu saudaranya yang berjumlah 6 orang, akan dibahaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, pada muka surat 49, iaitu di bawah tajuk pakcik dan makcik Nabi SAW, ataupun paman dan bibi Nabi SAW. Akan datang nanti perincian, terutamanya tokoh yang satu ini, iaitu Abu Lahab. Baik. Kemudian disusui pula oleh Halimah binti Abu Duaib. Ya, Halimah binti Abi Duaib. Baik. Jadi ini adalah 3 orang wanita yang pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling lama adalah Halimah binti Abu Duaib, iaitu sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia ya penuh selama 2 tahun disusui oleh Halimah binti Abu Duaib di kampungnya, di kampungnya, iaitu di perkampungan Bani Sa'ad. Baik. Di sini kebiasaan orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab perkotaan yang tinggal di Mekah, Madinah dan di mana-mana kota, menjadi kebiasaan bagi mereka bahawa anak-anak yang dilahirkan akan disusukan oleh ibu-ibu daripada perdesaan. Ya, menjadi kebiasaan mereka. Maka mereka akan mencari ibu susuan daripada desa-desa, kampung-kampung. Dan juga kebiasaannya juga orang-orang kampung itu akan datang ke kota-kota, ibu-ibu yang sedang menyusui anak masing-masing, untuk mencari anak susuan. Kerana itu merupakan salah satu sumber pendapatan, profession mereka. Di mana orang-orang kota, biasanya orang-orang kaya, akan menitipkan anak mereka, bayi mereka yang baru dilahirkan itu, untuk disusui oleh mereka. Dan mereka akan membawa pulang anak itu ke desa mereka, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi SAW, yang disusui, diambil, yang diserahkan oleh ibunya kepada, iaitu ibu susuannya, iaitu Halimah, ya, binti Al-Haris binti Abu Duaib, Abdullah bin Al-Haris As-Sa'diyah. Kenapa ya mereka melakukan demikian? Kerana di antaranya adalah hikmahnya adalah, iaitu ya, untuk menghindari bayi-bayi itu daripada situasi kota yang tidak nyaman, ya, kota yang tidak nyaman, ya, dari sisi khawatir ya diserang oleh penyakit-penyakit. Kemudian
agar anak-anak itu mereka tumbuh dalam situasi persekitaran yang sihat, yang bersih, yang asli, bebas daripada terkontaminasi dengan pelbagai iaitu pencemaran dari sisi cara hidup, ya, kebersihan, ya, dari sisi bahasa. Kerana bahasa yang digunakan di kampung-kampung adalah bahasa yang masih terjaga keaslian. Dan juga masyarakat kampung ini orang-orang yang biasanya memiliki akhlak yang baik, ya, sopan santun dan seumpamanya. Begitu juga anak-anak yang tinggal di perdesaan akan menjadi anak-anak yang sihat, kuat, tangguh, tahan lasak dan mandiri. Jadi ini di antara beberapa perkara yang disebut oleh para ulama terkait tentang kebiasaan orang-orang Arab yang menitipkan anak mereka kepada penduduk desa, ya, penduduk desa untuk disusui. Jadi Nabi SAW, dan dari sisi ini juga, ya, anak seseorang yang disusukan oleh bukan ibunya termasuk dalam bab yang dibicarakan dalam fiqh, dalam fiqh munakahat. Salah satu aspeknya adalah tentang anak susuan, hukum disusukan kepada ibu yang bukan ibunya, dan bagaimana kedudukan anak susuan itu nantinya terhadap ibu susuannya yang bukan ibunya. Kemudian anak-anak ibu susuan itu terhadap anak susuan tersebut. Ini di dalam bab perbahasan fiqh. Kerana ia menatijahkan hukum, iaitu dari sisi, ya, yang pertamanya, ya, membatalkan hukum bukan mahram, akhirnya menjadi mahram. Yang keduanya, haram dinikahi selama-lamanya. Namun tidak menatijahkan hukum dari sisi faraid. Ya, tidak mewarisi. Cuma dari dua sisi itu, iaitu, ya, tidak boleh, ya, nanti dia katakan anak itu lelaki, anak susuan, maka anak-anak perempuan daripada ibu susuannya itu menjadi bukan mahram lagi baginya. Menjadi bukan mahram. Ya, maknanya seperti adik-beradik. Ya. Maka, ya, tidak, namun tidak boleh. Jadi termasuk hukum di situ tidak boleh berkahwin. Dan nanti Nabi SAW menjelaskan, ya, tentang ada beberapa anak susuan yang ditanya oleh para sahabat, ya, untuk Nabi SAW nikahkan. Lalu Nabi SAW menyebutkan mereka itu adalah anak susuannya, ya, atau anak persusuan. Maksudnya, ya, contoh Nabi SAW memiliki beberapa saudara, ya, yang memiliki ibu susuan yang sama, iaitu daripada Halimah binti Abu Du'aib. Siapa yang disusui oleh selain daripada Nabi SAW terhadap ibu susuan Halimah ini? Iaitu Hamzah, ya, bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW, dan juga Abu Salamah binti Abdul Asad Al-Makhzumi. Jadi Abu Salamah tu isterinya Ummu Salamah. Ummu Salamah tu nanti akan menjadi seseorang isteri Nabi SAW. Dan dia membawa Ummu Salamah ketika berkahwin dengan Nabi SAW, membawa anak daripada suaminya itu. Jadi nanti jadi anak tiri Nabi SAW. Dan juga dia juga merupakan, jadi bapanya adalah bapa susuan sama dengan Nabi SAW. Ini penjelasan itu boleh dilihat di dalam kisah perincian tentang iaitu saudara sepersusuan dengan Nabi SAW. Jadi, ya, contoh Hamzah radhiyallahu an, iaitu bapa saudara Nabi SAW, ya, adalah saudara sepersusuan Nabi SAW. Dan terkenal Hamzah radhiyallahu an ini, ya, iaitu pemuka para syuhada yang syahid ketika peperangan Uhud. Baik. Jadi Ibnu Abbas pernah mengatakan bahawa Nabi SAW pernah ditanya, mengapa engkau tidak berkahwin dengan anak perempuan Hamzah, ya, binti Abdul Muttalib, maknanya sepupu. Dan Nabi SAW menjawab, ya, innaha badnatu akhi minar radha'ah. Sebab apa tak kahwin? Kerana dia adalah puteri dari saudara sepersusuanku. Nampak? Sebab ayah dia dah satu persusuan, maka anak tersebut dilarang, ya, tak boleh untuk berkahwin. Sebagaimana Abdul Muttalib, ya, dia menghawinkan anaknya iaitu Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Muhammad SAW.
Kenapa boleh? Satu, dari sisi sepupu. Ya, kemudian tidak ada kaitan dengan sepersusuan. Tu. Baik, itu secara contoh. Ya. Begitu juga tentang tadi kita sebut Abu Salamah. Ya, dia memiliki seorang anak perempuan. Ya. Dan isteri Nabi SAW iaitu Ummu Habibah. Ummu Habibah ni adalah anak kepada Abu Sufyan. Ya, yang Ummu Habibah radhiyallahu anha itu masuk Islam lebih dulu daripada bapanya. Yang ketika itu bapanya merupakan salah seorang tokoh Quraisy yang menentang menjadi ketua. Ya, pemuka di antara sekian pemuka Quraisy musyrikin, bahkan dia memimpin tentera untuk menghadapi Nabi SAW. Yang ketika itu anaknya sendiri Ummu Habibah radhiyallahu anha adalah isteri Nabi SAW. Dan dia berhijrah, ya, pada hijrah yang pertama atau yang kedua. Dan dia mas kahwinnya dibayarkan oleh Raja Najasyi. Baik, itu boleh nanti akan datang isteri-isteri Nabi SAW. Dan dia radhiyallahu anhu pernah bertanya pada Nabi SAW. Ya. Dia kata, kami mendengar engkau bercadang akan bernikah dengan putrinya Abu Salamah. Kami dengar berita, kabar bahawa engkau nak berkahwin dengan anak perempuan Abu Salamah. Lalu Nabi SAW bertanya, Abu Salamah? Ya, Abu Salamah, kami dengar berita seperti itu. Lalu kata Nabi SAW, ya, sekiranya anak perempuan, ya, Abu Salamah itu, ya, bukanlah Rabibati, ya, bukan Rabibati, bukan Rabibahku, iaitu Rabibah ni adalah anak yang dibawa, ya, yang dibawa oleh isteri, maknanya anak tiri, berkahwin dengan seorang janda yang telah memiliki anak. Itu dipanggil Rabibah. Dia faham? Ya. Maka kata Nabi SAW, ia tetap juga tidak halal bagiku. Kerana apa? Kerana ia adalah anak perempuan saudara sepersusuanku, iaitu Abu Salamah. Abu Salamah itu, ya, anak sepersusuan Nabi SAW kerana pernah menyusu kepada Halimah binti Abu Duaib As-Sa'diyah. Jadi ini adalah, ya, perkara yang berkaitan tentang sepersusuan. Jadi jalan sepersusuan ini memberikan jalan mudah, ya, mudah khususnya bagi, ya, di zaman sampai zaman ini orang-orang yang tidak memiliki anak, kemudian dia ingin mengambil anak angkat, ya, dan anak angkat itu adalah bukan mahram mereka, sama ada pada suami atau isteri, ya, bergantung kepada jantinanya. Jadi ini menimbulkan masalah yang sangat besar, khusus ketika anak itu sudah balik, sudah dewasa. Jadi bagaimana untuk menghilangkan barrier ataupun halangan dari sisi hukum mahram itu? Lalu jalan penyelesaiannya adalah menerusi susuan. Ya, maknanya contohnya kalau seorang wanita, ya, seorang wanita umpamanya dia mengambil anak angkat, iaitu anak angkat lelaki. Jadi anak angkat lelaki yang masih kecil itu, yang bayi itu, lalu disusui kepada mana-mana siapa? Saudara wanita, ibu angkat itu. Adik dia ke, adik perempuan dia ke, atau kakak perempuan dia, kemudian disusukan. Maka otomatik akan menjadi anak susuan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Baik, selesai secara ringkas tentang penjelasan, iaitu tentang penyusuan Nabi SAW, ya, dimulai dengan ibunya beberapa hari, kemudian oleh Suhaibah, kemudian yang paling lama adalah iaitu Halimah As-Sa'diyah yang sangat terkenal itu. Dan para ulama tentang Halimah As-Sa'diyah ini, ya, mereka berselisih sama ada Halimah ini di hujungnya dia menjadi Muslim, beriman dengan kerasulan Nabi SAW. Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak. Baik, itu dari sisi ini. Baik, kisah tentang Nabi SAW hidup di rumah Halimah As-Sa'diyah ni banyak perkara yang menakjubkan. Ya, banyak perkara yang menakjubkan, yang mana asalnya, ya, secara ringkasnya Halimah dan suaminya pergi ke bumi Mekah, ya, untuk mencari anak susuan. Dan sebagaimana yang telah kita sebut, ia sebagai salah satu sumber pendapatan.
Dan dalam keadaan itu Halimah itu, ya, dalam keadaan dia pun bukan seorang wanita yang banyak susunya. Ya, namun begitulah kebiasaan mereka, kerana pada ketika yang sama Halimah juga sedang menyusui anaknya sendiri. Jadi dia pergi. Ya, namun ya, ketika mana dia sampai di kota Mekah, ya, anak-anak, bayi-bayi semuanya telah memiliki ibu susuan. Ya. Dan ketika itu ibunya menawarkan, sebelum itu menawarkan Nabi SAW, Nabi SAW kepadanya, namun beliau tidak mahu. Kenapa? Kerana dia adalah anak yatim. Anak yatim miskin. Jadi ya, tentunya dari sisi pendapatan tidak seberapa. Anak-anak lain semua memiliki ayah-ayah. Jadi ayah itu ada sumber rumah tangga, maka terjamin pendapatan. Dan bergantung pula, kalau ayahnya orang kaya, tentulah lumayan hasil yang akan diraih oleh ibu susuan. Ya, setelah semuanya memiliki ibu susuan, Halimah masih belum memiliki anak susuan. Lalu akhirnya, ya, yang tinggal adalah Nabi SAW. Tu. Namun ketika disebabkan dia datang dengan azam, tekad, tujuan agar dia pulang membawa anak susuan, maka akhirnya dengan berat hati, yang tinggal adalah Nabi SAW, lalu dia menerimanya. Dia menerimanya. Ya, walaupun dia tahu nanti, ya, pendapatannya tentu, ya, tidak ketentuan, kerana anak yatim dan miskin pula. Lalu dia mengambilnya dan membawa pulang. Begitulah, dalam perjalanan itu berlakulah pelbagai keajaiban. Di antara keajaiban yang pertama, bila disusui, ya, keluar banyak susu, sehingga kenyang kedua-dua dia, anaknya sendiri dan Nabi SAW. Begitu juga, ya, tunggangan yang dia naiki itu juga mengeluarkan susu yang banyak, sebab dia pergi itu dengan keledai betina. Dan banyak keajaiban seterusnya selama, ya, maka rezeki kehidupan keluarga Halimah dan suaminya yang melimpah ruah. Ya, binatang-binatang peliharaannya semua gemuk-gemuk, sehat-sehat, keluar susu banyak. Begitu juga, ya, dirinya. Dan kemudian banyaklah peristiwa-peristiwa lain, dan yang kemuncaknya adalah peristiwa iaitu dibelahnya dada Nabi SAW. Baik, nanti akan datang penjelasan tentang urusan itu. Baik, itu secara ringkas. Ya, ada pun perinciannya boleh kita lihat dalam penjelasan dalam kitab-kitab sirah yang lebih komprehensif perbahasannya. Dan di situ dinyatakan kisah ini dari segi statusnya, adakah, ya, sahih atau dhaif dan seumpamanya, ada. Namun ini adalah kisah yang masyhur. Baik. Kemudian, ya, disebutkan, ya, diriwayatkan daripada Halimah bahawa ia mengatakan, beliau SAW tumbuh dalam sehari sebagaimana anak tumbuh dalam sebulan. Maknanya Nabi SAW membesar cepat sekali pembesarannya. Ada keunikan, iaitu Nabi SAW membesar dalam sehari sebagaimana anak membesar dalam sebulan. Ini kecil-kecil lagi dah ternampak tanda-tanda kelainan, iaitu tanda-tanda keistimewaan, ya, tanda-tanda kenabian, ya, tentang betapa Nabi SAW tumbuh dalam keadaan yang sihat, segar, dan berbeza dengan anak-anak yang lain. Jadi Nabi SAW, ya, memiliki keunikan sejak daripada kecil lagi. Sehingga kan kalau kita mempelajari tentang, ya, beberapa aspek ketika Nabi SAW kecil, ya, nanti akan datang penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu Nabi SAW itu selamat, dijaga oleh Allah Ta'ala dari sebarang, ya, amalan-amalan, praktik-praktik, ya, jahiliah yang berlaku di kalangan masyarakat, ya, di mana-mana pun Nabi SAW berada. Sama ada ketika berada di kota Mekah, begitu juga ketika berada di perkampungan Halimah As-Sa'diyah ini. Baik. Kemudian beliau SAW tumbuh membesar sebagai anak yatim. Ya, anak yatim adalah anak yang, ya, kematian ayah. Ya, jika kematian ibu dipanggil piatu. Kalau kedua-duanya tiada, maka anak yatim piatu. Dan itulah proses, ya, perjalanan hidup Nabi SAW. Nanti Nabi SAW akan kematian ibunya pula. Maka jadilah Nabi SAW anak yatim piatu. Dan yatim piatu ini ada hukumnya pula, ada perbicaraan di dalam agama kita. Tengok istimewanya agama ini memberikan perhatian, ya, satu terhadap perhambaan. Sebagaimana Sulaibah nanti akan ada hukum perhambaan dalam agama. Ketika mana Nabi SAW telah memiliki, ya, negara, rakyat dan menjadi pemimpin, maka keluar aturan tentang hukum perhambaan. Ya, dan Islam meletakkan perhambaan itu pada kedudukan yang mulia.
Sehingga ada aturan yang perlu diikuti. Sehingga termasuk dalam bab urusan fiqh, iaitu pembebasan, dituntut, digalakkan untuk membebaskan hamba, dan hamba dilayan seperti mana manusia yang merdeka, yang tidak berlaku pada mana-mana undang-undang dunia, sampai hari kiamat. Sehingga dituntut agar dimuliakan hamba, diberikan hak yang sama, kemudian diusahakan untuk dimerdekakan mereka dengan pelbagai cara, di antaranya menerusi jalan ibadah. Contoh seperti seseorang yang iaitu kafarah puasa, kafarah sumpah, maka ada masuk dalam urutan iaitu membebaskan hamba. Kemudian yang kedua pula adalah tentang hukum anak satu susuan. Dari sisi fiqh juga hukum tentang kekerabatan dan sebagainya. Yang ketiga adalah hukum yang terkait tentang anak yatim, di mana agama ini memerintahkan agar berlaku adil dan menjaga maslahat anak yatim. Apatah lagi ianya kemudian diuruskan oleh para pewarisnya, atau kaum kerabatnya. Kemudian bagaimana Islam memuliakan anak yatim, memuliakan anak yatim, menjaga mereka, memberikan perhatian pada mereka. Bahkan Islam juga memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang menjaga, memelihara anak yatim, diberikan mereka syurga. Kemudian bagaimana kedudukan anak yatim itu, tentang Quran menyebutkan kenapa dalam Quran ada satu ayat disebut kenapa kamu ini dihumbankan ke dalam neraka sakar, kerana tak solat dan tak memberi makan pada anak yatim. Itu betapa perjalanan hidup Nabi SAW ini memberikan implikasi dari sisi hukum, menunjukkan beberapa contoh hukum-hukum. Sebab itu di antara hukum-hukum yang dapat kita ketahui adalah menerusi sirah Nabi SAW yang kemudian dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Begitu juga sabda Nabi SAW. Baik. Lalu beliau SAW diasuh, dipelihara pula oleh datuknya, setelah kematian ayahnya, ketika mana Nabi SAW masih berada dalam rahim ibunya. Kemudian dipelihara oleh datuknya, iaitu Abdul Muttalib, yang sangat menyayangi Nabi SAW. Kemudian oleh pamannya, iaitu pakciknya Abu Talib. Jadi Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW, meninggal ketika Nabi SAW berusia 8 tahun. 8 tahun 2 bulan 10 hari. Ada beberapa pendapat. Ini salah satu pendapat yang kita nyatakan di sini. Kemudian setelah datuknya meninggal dunia, dan dia sempat mewasiatkan agar dijaga oleh Abu Talib. Dari 9 adik-beradik ayah Nabi SAW, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib memilih Abu Talib. Abu Talib untuk diberikan amanah. Tentu Abu Talib ini memiliki keistimewaan. Berbanding dengan bapa saudaranya yang lain. Baik, dan untuk makluman, Abu Talib ini adalah saudara seibu. Saudara seibu dengan siapa? Iaitu dengan ayah Nabi SAW. Nanti akan datang penjelasan, iaitu daripada 10 anak Abdul Muttalib itu, di antara mereka itu boleh dikategorikan menurut ibu masing-masing, kerana Abdul Muttalib ini memiliki beberapa orang isteri. Beberapa orang isteri, dan setiap isteri itu melahirkan anak. Dan anak-anak itulah yang berjumlah 10 lelaki, termasuk ayah Nabi SAW, dan juga 6 mak saudara, 6 ibu saudara, yang nanti akan datang penjelasannya pada perbahasan tentang bapa saudara Nabi SAW dan juga ibu saudara Nabi SAW. Ini adalah orang-orang yang rapat dalam perjalanan pembesaran Nabi SAW. Baik. Jadi Nabi SAW dipelihara oleh Abu Talib, sehinggalah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi SAW berkahwin sebelumnya dengan Khadijah radhiyallahu anha, dan Abu Talib meninggal pada tahun ke-10 kenabian Nabi SAW. Dan tentunya yang masyhur yang kita ketahui, di antara kesedihan Nabi SAW yang paling besar adalah matinya Abu Talib dalam keadaan tidak beriman. Sedangkan Abu Talib itu sangat besar jasanya pada Nabi SAW, menunaikan amanah
datuknya Abdul Muttalib secara sempurna. Menjaga, membesarkan, memelihara. Padahal Abu Talib bukanlah orang kaya. Ya, tidak seperti Abu Lahab, kaya, ahli perniagaan yang berjaya. Ya, tapi Abu Talib adalah orang yang hidupnya susah, miskin. Ya, tu. Dan dia juga memiliki anak-anak yang lain. Salah seorangnya adalah Ali bin Abi Talib, yang kemudiannya nanti akan menjadi menantu Nabi SAW. Baik, nanti akan datang penjelasan sisi tentang Abu Talib. Ya, biasa besarnya kepada Nabi SAW. Ya, dan bezanya sifat dan sikapnya berbanding dengan bapa saudara Nabi SAW yang lain. Ya, sebagaimana yang kita hendaknya tahu, ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, sampai kewafatan Nabi SAW, daripada 9 bapa saudara Nabi SAW yang lelaki, yang sempat dan hidup, ya, ketika mana Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, ada 4 orang daripada 9. Ya. Jadi daripada 9, ini maknanya tak termasuk ayah Nabi SAW. Jadi 4 hidup. Ya. Sehingga Nabi SAW wafat. Mereka itu, ya, ada di antara mereka itu yang mati lebih dahulu, ya, sebelum Nabi SAW wafat. 4 yang hidup itu yang mendapati kerasulan Nabi SAW, maknanya mereka wajib menerima seruan Nabi SAW agar mengimani Nabi SAW sebagai Rasul. Bapa saudara itu wajib. Tidak mengenal ya, sanak saudara, kerabat. Semuanya bila datang seruan, ya, qulu la ilaha illallah tuflihu, wajib terima. Ya, wajib ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak, ya, pangkat usia itu unggul terhadap, tidak jadikan ukuran untuk mengungguli. Walaupun Nabi SAW itu anak saudara, umur muda, tapi dia diangkat menjadi Rasul, maka bapa saudara wajib tunduk, taat, patuh. 4 bapa saudara Nabi SAW itu siapa? Ya, siapa? Yang pertamanya adalah Abu Talib sendiri. Abu Talib lah kita sebut dulu, sebab dia yang melihara Nabi SAW, membesarkan Nabi SAW. Ya, diangkat menjadi Rasul pun dia masih hidup. Dan dia telah meninggal dunia tadi pada tahun ke-10 kenabian. Maknanya hampir seluruh. Ya. Sebelum Nabi SAW berpindah ke bumi Madinah, ya, dia hidup. Ya, dia menyaksikan pelbagai peristiwa pahit getih, susah payah. Bahkan dia sendiri juga ikut mengalami kesusahan dan kepayahan Nabi SAW. Sehingga dia pun dimusuhi oleh kaumnya sendiri yang seakidah dengannya. Yang kedua adalah, yaitu Abu Lahab, ya, Abdul Uzza, orang kaya, kaya dan bergaya, banyak harta, banyak emas, ya, yang di awalnya sangat bergembira dengan kehadiran Nabi SAW. Ya, diutuskan Suwaibah. Jadi ada pelajaran besar daripada kisah Abu Jahal ini. Yang ketiga adalah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, saudara sesusuan Nabi SAW, bapa saudaranya. Dan yang keempat adalah, yaitu Al-Abbas, ayah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini adalah 4 bapa saudara Nabi SAW yang mendapati kerasulan Nabi SAW. Yang nanti akan datang penjelasan setiap mereka itu pada perbahasannya. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala mensucikannya, yaitu mensucikan Nabi SAW daripada kotoran jahiliah, sehingga beliau SAW tidak pernah mengagungkan berhala mereka sepanjang usianya sama sekali. Ya. Jadi Allah Ta'ala menjaga Rasulnya, yaitu kemaksupan Nabi ini SAW sejak daripada dilahirkan. Ya. Sampailah Nabi SAW wafat. Semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan Nabi SAW sepanjang usia tidak pernah terbetik dalam hatinya untuk melakukan hal yang disukai oleh kaumnya, kaum jahiliah. Ya, sebagaimana yang disebut, ya, dalam Dalailun Nubuwah oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Begitu juga oleh Imam Al-Hakim dalam kitab hadisnya nombor 7619. Dan juga begitu dalam Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya. Ya. Namun di sini ulama berselisih tentang riwayat ini. Namun dalam sirah, ya, maka dia tetap disampaikan. Kerana di situ ada ibrahnya. Jadi Nabi SAW sendiri menjelaskan, "Ma hamamtu bima kana ahlul jahiliyah
yahummuna bihi illa marrataini minad dahri kilahuma ya'simuni Allah ta'ala minhuma. Kata Nabi SAW tidak pernah tergerak atau bersit, ada keinginan dalam hatiku untuk melakukan perkara-perkara yang dilakukan, yang disukai oleh kaum jahiliyah, kaum Nabi SAW seumur hidupku, kecuali hanya 2 kali. Dan itu pun ya Allah Ta'ala menjaga, iaitu Nabi SAW tidak melakukannya, terjaga, teringin, tapi bila nak berbuat terhalang. Ya, memang itu fitrah manusia. Ya, kalau ada majlis-majlis yang diadakan dalam kampung-kampung menjadi kebiasaan, teringin nak pergi. Tapi bila teringin nak pergi, ada saja kendala. Seperti mengantuk lah, letih lah, ada halangan lain, contoh-contoh seperti itu. Jadi itu dalam bentuk cara bagaimana Allah nak menjaga ya hamba-hambanya daripada terjatuh ke dalam perkara yang dilarang, atau perkara yang akan nanti menjadi cacat cela bagi pribadinya, yang akan membuka peluang kepada musuh-musuhnya nanti untuk melakukan character assassination. Jadi Nabi SAW selamat dalam pelbagai aspek. Dari segi kedua orang tuanya, daripada keturunan yang mulia, garisnya sampai pada Nabi Ibrahim AS. Ya. Kemudian keluarganya daripada kabilah yang paling mulia, iaitu ya, Bani Hashim, daripada suku kaum Quraisy yang sangat dimuliakan, sehingga mereka itu diberikan peranan penting dalam menjaga dan menguruskan ya jamaah haji, ya, menjaga kunci, memegang kunci Kaabah dan pelbagai lagi lah, memberikan air Zam-Zam dan sebagainya. Mulianya. Kenapa? Kerana Nabi SAW dari garis keturunan Nabi Ismail AS, yang keturunannya adalah diberikan amanah, diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala, iaitu menjaga, diberikan ya, iaitu otoriti dalam menjaga air Zam-Zam. Sebagaimana ketika mana Hajar alaihissalam bersama anaknya Ismail alaihissalam memiliki otoriti penuh terhadap air Zam-Zam, kerana mereka lah yang dikurniakan air itu. Ya, sehingga suku Jurhum yang datang melintasinya, ya, kemudian datang mendapati di situ ada air, kemudian mereka buat kesepakatan, iaitu mereka boleh duduk menetap tinggal di bumi Mekah, yang ketika itu penduduknya hanya 2 orang, iaitu Hajar alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Mereka boleh duduk di sini, tapi air ini adalah milik milik sepenuhnya oleh Hajar alaihissalam. Akhirnya berkembanglah penduduk Mekah, ya, suku Jurhum yang datang daripada bumi Yaman. Dan bangsa Arab ini asal keturunan mereka semuanya daripada Yaman. Yaman. Jadi bangsa mereka, dan yang terkenal adalah suku kaum Qahtaniyah. Sebab itu kita tengok dalam sebelum ini tentang nasab Nabi SAW itu akan sampai ke situ. Begitu juga orang-orang Arab. Kalau mereka terpecah-pecah di bumi Arab pelbagai, ya, sampai ke pelbagai seantero bumi Arab sekarang ini. Itu asalnya daripada Arab Yaman. Sebab Yaman dulu adalah sebuah negara yang memiliki ketanamadunan yang tinggi. Terkenal kisah apa Yaman ni? Kisah iaitu tentang kisah apa? Kota Sabak. Kenal kisah apa? Nabi Sulaiman AS yang memindahkan istana itu. Yang lebih awal lagi kisah tentang Nabi Hud AS, anak kepada keturunan pada Nabi Nuh AS. Salah seorang anak Nabi Nuh AS itu melahirkan keturunan siapa? Nabi Hud AS. Dan dari Nabi Hud AS itulah lahirnya orang-orang Arab, suku Jurhum dan berbagai Qahtaniyah dan sebagainya. Banyaklah pecahan-pecahan, ya, jadi itu adalah sebagaimana yang telah kita sebut, bangsa Arab itu asalnya dikategorikan kepada 3, ya, Arab, ya, Arab apa? Itulah 3. Yang mula-mula Arab yang telah pupus, kaum Ad, Samud dan sebagainya, yang telah pupus. Di antara mereka itu dijelaskan dalam sirah, 2 tu saling berperang, akhirnya pupus. Ad dan Samud dipupuskan oleh Allah Ta'ala. Kemudian tinggallah Arab Aribah. Itu yang kaum tadi tu, daripada Yaman tu, Qahtaniyah dan sebagainya. Kemudian lagi satu ada Arab Musta'ribah. Itulah Arab Nabi SAW. Sebab Nabi Ibrahim AS bukan orang Arab. Kemudian berkahwin, ya, manusia anaknya Ismail AS dengan suku Jurhum tadi. Dan Nabi SAW menjadi lebih Arab daripada orang Arab.
ya, kefasihan bahasanya, ya, mengatasi orang Arab. Dan Nabi SAW keluarganya semua adalah orang Arab setelah itu, menjadi bangsa Arab. Ya, Nabi SAW berkahwin dengan, ya, orang Arab Yaman, suku Jurhum, dan dia lebih fasih bahasa Arabnya, lebih pandai, lebih menguasai. Itu belajar dalam kisah Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya berasimilasi, jadilah mereka orang-orang Arab asli. Baik, kembali. Gimana tadi? Tentang Nabi SAW dijaga, dipelihara oleh Allah. Jadi, ya, beliau SAW juga tidak pernah menghadiri salah satu acara kekafiran mereka. Ya, mereka meminta beliau SAW untuk menghadirinya. Namun beliau SAW menolaknya dan Allah melindungi beliau SAW darinya. Betapa Allah menjaga pribadi Nabi SAW. Bila mengingatkan tentang biografi ini, kita teringat kepada kisah Abul Anbiya, datuk Nabi SAW, iaitu Nabi Ibrahim AS. Ketika kaumnya ada acara tahunan, iaitu melakukan apa? Ritual membesarkan, ya, agama mereka, melakukan ritual-ritual keberhalaan. Tu Nabi Ibrahim AS nak mengelakkan dirinya daripada untuk menghadiri majlis kaumnya itu. Apa alasannya diberikan? Aku tak sihat, aku sakit. Ya. Padahal dia sihat. Sakitnya disebut sakit apa? Sakit hatinya melihat kaumnya melakukan kesyirikan. Itu di antara yang disebut oleh Nabi Ibrahim AS. Beliau melakukan 3 kesalahan. Padahal itu bukan kesalahan, itu hanya siasat, helah. Ya, ada 3 situasi. Itulah juga yang disebut oleh Nabi Ibrahim AS ketika mana pada hadis syafaat nanti di negeri akhirat, malu pada Allah kerana 3 perkara. Padahal itu ada perkara yang sesuai dengan syariat, menunjukkan betapa halusnya, yang betapa tingginya sikap tawaduk, ya, malu, ya, kepada Allah Ta'ala daripada, ya, seorang Nabi ulul azmi, iaitu Khalilullah, iaitu Nabi Ibrahim AS, datuk Nabi SAW. Maka, ya, Nabi SAW mewarisi sifat-sifat itu daripada datuknya. Persis sama. Dan memang Nabi SAW menyebutkan seperti itu. Ketika mana para sahabat bertanya pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, akhbirna an nafsik." Bagi tahu kami, khabarkan pada kami tentang diri engkau. Soalan tu maknanya, tolong jelaskan diri, biografi Nabi SAW. Nabi SAW bagi jawapan yang sangat ringkas, tapi padat, mencangkupi. Ana da'watu Ibrahim wa bushra Isa alaihissalam. Aku adalah doanya bapaku, Abi Ibrahim. Bapaku iaitu Nabi Ibrahim AS, datuk. Ya, Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah agar dari zuriatnya nanti Nabi Ibrahim AS berdoa bersama anaknya Ismail AS ketika membangunkan apa? Kaabah. Pada kedatangannya yang keberapa, ya, daripada bumi Palestin. Kemudian aku juga merupakan khabar gembira daripada Nabi Isa AS. Jadi Nabi SAW juga menjelaskan dalam hadis yang lain tentang penyamaan, penyerupaan ataupun kemiripan. Disebut Nabi Musa AS ini dia mirip dengan salah seorang sahabat Nabi SAW, namanya sekian-sekian. Disebut Nabi Isa AS ini mirip dengan salah seorang sahabat Nabi SAW sekian, iaitu Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu, kalau tak silap. Dan Dihyah inilah yang diutuskan oleh Nabi SAW untuk membawa surat, ya, menyeru kepada Islam kepada raja besar dunia ketika itu, iaitu Raja Hercules, Maharaja Rum. Dan Nabi SAW menyebutkan, dan aku ini mirip seperti Nabi Ibrahim AS. Baik. Kemudian, ya, dan Al-Quran menyebutkan banyak kisah-kisah keterkaitan di antara Nabi SAW dengan Nabi Ibrahim AS. Contoh ayat yang berdekatan dalam surah At-Taubah tentang kisah yang mirip sama yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi SAW. Ketika mana menjelaskan tentang kedua-duanya ingin memohon pada Allah agar diberikan keampunan. Surah At-Taubah surah 9 ayat 113 ayat 114. Ya. Nabi Ibrahim AS nak minta maaf, minta ampun kepada Allah untuk ayahnya Azar, pembuat patung yang mati dalam kekafiran. Allah tak izin. Sebab apa? Mati dalam keadaan tidak memiliki syarat untuk mendapat keampunan, iaitu tauhid. Mati dalam kekafiran. Begitu juga Nabi SAW.
dan minta izin pada Allah, memohon agar diampunkan bapa saudaranya Abu Talib yang mati dalam keadaan tidak beriman. Ya, Allah tak izinkan, tapi Allah berikan keringanan dari sisi azab untuk Abu Talib, mendapat azab yang paling ringan dalam neraka, namun dia tetap berada dalam neraka. Baik, nanti akan datang penjelasan ketika membicarakan tentang bapa saudara Nabi SAW yang berjumlah berapa? 4 yang mendapati kerasulan, begitu juga kenabian Nabi SAW. Baik, jadi mereka meminta beliau SAW untuk menghadirinya, namun beliau SAW menolaknya. Dan Allah melindungi beliau SAW darinya. Inilah dia orang-orang yang memiliki keistimewaan, ya, dari sekian ramai manusia, mereka akan mendapat pemeliharaan Allah. Khususnya seluruh para anbiya alaihissalam. Selain mereka, ada tak? Ada juga. Ya, ada orang yang dilahirkan, orang-orang biasa, tapi Allah telah jaga dirinya sejak kecil. Kerana Allah akan memunculkan beliau, orang-orang tersebut nanti akan menjadi orang-orang besar, orang-orang penting, tokoh rujukan, iaitu ulama-ulama Rabbani. Siapa contoh kita boleh lihat? Semisal seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, daripada kecil lagi dah jaga. Kecil lagi dah. Tidak bersikap seperti anak-anak yang lain, yang kebiasaannya suka menghabis masa bermain dan sebagainya. Tidak memiliki objektif masa depan, tidak ada perancangan hidup. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah telah dididik dengan cara yang sangat, ya, terbaik oleh ibunya, yang sanggup melepaskan anaknya satu-satunya, dan dalam keadaan yatim juga. Baca kisah Imam Syafi'i rahimahullah, sehingga menjadi seorang ulama yang alim Rabbani. Sampai hari ini tiada orang yang tidak berhajat pada ilmunya, yang berada di bawah kolong langit. Contoh banyak lagi. Ini bagi contoh imam kita dalam mazhab Syafi'i. Begitu juga imam yang sedang kita ambil faedah daripada kitab Tahzib ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sejak kecil lagi, ia sudah terlihat ciri keistimewaan. Sehingga sejak kecil, umur 7 tahun, telah diperlihatkan padanya, iaitu malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Istimewa. Sehingga kecilnya, ya, tak suka dia bermain-main, menghabis-habiskan masa seperti anak-anak di zamannya. Tapi tak salah main itu. Tapi begitulah, ya, keunikan seorang anak yang istimewa ini. Ya, ketika kawan-kawannya menariknya untuk bermain, dia menangis. Kawan ajak, jom main, tak mahu dia. Sehingga dipaksa oleh kawan-kawannya. Ya, maknanya bagus kawan-kawan tu ajak main sekali. Tapi Imam Nawawi rahimahullah tidak cenderung kepada perkara tersebut. Dia menangis. Kemudian tak jadilah bermain. Lalu dia pun membaca Quran. Tu dia sejak kecil lagi dah macam tu. Sampailah pengakhir usianya. Ya, dia menghabiskan seluruh usianya untuk berkhidmat dengan ilmu. Maka Allah muliakan orang-orang seperti itu. Ya, sampai sekarang, sampai hari kiamat. Tidak ada orang yang berada di bawah kolong langit ini, khususnya orang-orang yang mempelajari agama, yang menyampaikan agama, yang cinta pada agama, yang tidak berhajatkan pada ilmu. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Begitulah juga ulama-ulama yang lain. Allah menjaga mereka. Ya. Dan semoga Allah menjaga kita agar terus istiqamah di dalam mengambil manfaat ilmu daripada para ulama alim Rabbani, dari satu generasi ke satu generasi sampai saat ini. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah membeli kitab-kitab tulisan mereka, sama ada dalam versi yang asal bahasa Arab atau bahasa kita, atau bahasa apa saja yang kita fahami. Itu salah satu bentuk bagaimana kita memuliakan, menghormati dan menyayangi mereka para ulama. Dan itu diperintahkan dalam agama. Kerana mereka ulama itu adalah warasatul anbiya. Menyintai ulama kerana agamanya, kerana ilmunya, otomatis kita mendapat kecintaan Nabi SAW. Kerana ilmu mereka semua itu datang daripada Nabi SAW. Baik. Dalam hadis, ya, dari Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma abadtu sanaman qat, wa ma syaribtu hamran qat, wa ma ziltu a'rifu anna alladhi hum alaihi kufr." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah menyembah berhala sekalipun, dan tidak pernah minum khamar sekalipun. Aku sentiasa mengetahui bahawa apa yang mereka lakukan adalah kufur. Jadi ini perkara yang, ya, memang Allah jaga. Kalau berdasarkan kemampuan pribadi,
masing-masing agak sulit. Sebab apa? Seseorang itu sangat dipengaruhi oleh persekitaran pembesarannya dan juga keluarganya. Ya, dan keluarganya. Kalau orang tuanya, ibunya adalah orang-orang yang melestarikan amalan nenek moyang, tentu anaknya juga akan terpaling. Dan ini salah satu sisi bagaimana hikmah Allah mewafatkan ayah Nabi SAW. Begitu juga ibunya pada usia Nabi SAW masih kecil. Ya. Dan juga hikmah Allah meletakkan Abu Talib itu sebagai yang menjaganya. Kerana tentunya orang-orang ini bersih ataupun terbebaskan atau terminimumkan daripada terlibat dengan perkara-perkara yang dilakukan oleh masyarakat mereka itu. Maksudnya memiliki kehormatan. Sebab memang diketahui bahawa amalan tradisi masyarakat, kebiasaan mereka itu seperti minum arak, berhibur-hiburan, memang diketahui itu adalah amalan-amalan yang tidak baik. Amalan-amalan yang tercela. Namun disebabkan itu adalah merupakan amalan yang mereka warisi dan merupakan dianggap kebudayaan, maka mereka menghidupkan dan meneruskannya. Dianggap itu adalah simbol. Simbol kehebatan, simbol kemuliaan, menjadi kebanggaan bagi kaum mereka. Iaitu merupakan ciri khas mereka, unik. Sebagaimana yang berlaku pada semua kaum di dunia sampai hari ini. Bila agama datang, maka agama menapisnya. Boleh diterima atau tidak boleh diterima. Yang ini boleh dikekalkan, yang ini boleh dihapuskan. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Pekerjaan yang paling sulit adalah untuk iaitu menghapuskan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang diwarisi dalam tempoh masa yang sangat lama. Dah jadi kepercayaan, dah disayangi, dah jadi tabiat. Dan itu merupakan simbol kebanggaan, ciri khas masyarakat tersebut. Bayangkan kalau datang untuk menghapuskannya, bukan perkara mudah. Kita boleh bayangkan, kita boleh lihat betapa banyaknya amalan-amalan warisan nenek moyang di zaman ini masih dikekalkan. Walaupun agama itu mereka itu Islam, tetap mereka menjaganya. Bahkan mereka mengunggulkan warisan nenek moyang mereka, tradisi mereka itu mengunggulkan agama. Bukan senang pendakwah untuk menghadapi situasi itu. Bayangkan bagaimana Nabi SAW menghadapi situasi yang sama, bahkan lebih parah, iaitu diiringi dengan kesyirikan, kekufuran, menjadikan berhala dan seumpamanya. Jadi tugas pendakwah ni adalah berat. Apatah lagi di mana di negara yang melestarikan dan menggezetkan, mengkanunkan. Tak boleh diganggu-gugat amalan tradisi itu. Bahkan dia adakan ritual-ritual sambutan tahunan secara resmi dan diberikan dukungan, sama ada sokongan moral ataupun kebendaan. Bahkan diisytiharkan dan digezetkan pula. Di UNESCO. Kalau dah digezet di UNESCO, tak boleh diganggu-gugat. Kalau diganggu-gugat, pendakwah boleh dipenjarakan. Dan itu berlaku. Terhadap kita boleh lihat salah sebuah negara jiran kita. Seperti itu, sampai tahap itu. Betapa beratnya, sukarnya pendakwah untuk memecahkan tradisi tersebut kerana dia telah dilegalkan. Telah dijadikan sebagai perkara yang tak boleh diganggu-gugat. Macam mana nak ceramah? Melainkan kena berdakwah dengan cara yang penuh teliti dan hikmah. Tapi dakwah tetap perlu disampaikan, wajib. Kena hadapi walaupun terpaksa mengorbankan jiwa raga. Itulah besarnya penentangan di antara iman dan kufur. Iman dan kufur. Tradisi-tradisi kesyirikan dan juga ajaran-ajaran tauhid. Dia tak akan bersatu, dia akan bertembung, dia akan berlawan. Tauhid dan syirik tak akan selama-lamanya dapat bersatu. Pasti salah satu akan menguasai, pasti akan berlaku pertempuran sampai salah satunya muncul sebagai pemenang. Baik, seterusnya, ini merupakan penjagaan Allah Ta'ala kepada beliau SAW, iaitu membebaskannya dari kotoran jahiliah dan daripada semua aib serta menganugerahkan kepadanya akhlak yang bagus. Sehingga beliau SAW dikenal di tengah kaumnya sebagai Al-Amin, iaitu orang yang terpercaya, kerana mereka melihat amanah, kejujuran dan kesuciannya. Jadi ini ma'ruf, sudah dikenali bahawa Nabi SAW ini adalah seorang yang memiliki kepribadian yang sangat menakjubkan.
kana khuluqul Quran. Nabi SAW itu akhlaknya adalah Al-Quran, perwujudan Al-Quran. Dan Nabi SAW adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Ya, dari sisi apa pun, dari sisi hubungan dengan manusia, dari segi personality secara individu, ya, seorang yang amanah. Amanah ni adalah ciri yang sangat memberikan implikasi besar kepada kepercayaan orang kepada dirinya. Ya, amanah boleh dipercayai, boleh diharapkan. Ya, seorang yang menyampaikan, bercakap benar, ya, dan dirinya sendiri terjaga, tidak ada cacat celah, tak pernah terkontaminasi dengan apa-apa pun, ya, keburukan, kesalahan, salah laku, ya, buruk perangai, sama ada di keramaian atau ketika bersendirian. Dan ini merupakan akhlak yang sangat menakjubkan, yang tentunya memunculkan Nabi SAW totally different, sangat berbeza dengan kaumnya. Maknanya Nabi SAW mengungguli kaumnya sejak dia dilahirkan sampailah Nabi SAW wafat. Tidak ada seorang pun yang boleh menandingi segala aspek yang terkait tentang Nabi SAW dalam apa saja. Ya, dalam urusan individu, pribadi, dalam urusan dengan ahli keluarga, isteri, ya, dengan anak, dengan cucu, ya, dengan para sahabatnya, dengan musuhnya, ya, dengan pembesar-pembesar dunia dan pelbagai lagi, bahkan dengan persekitaran, ya, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan haiwan, dengan air dan pelbagai lagi. Semuanya, ya, Nabi SAW mewakili ciri-ciri yang sangat istimewa. Baik, sehingga Nabi SAW dengan diutuskan di atas muka bumi ini, Allah sifatkan satu ciri khas, iaitu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat pada alam ini seluruhnya. Alam ini maknanya ciptaan Allah Taala seluruh, pohon, pokok, bukit, bukau, sungai, ya, makhluk yang tak kelihatan, jin, ya, para malaikat pun mendapat manfaat dengan keberadaan Nabi SAW. Dari sisi apa? Iaitu dari sisi memperkenalkan manusia ini kepada para malaikat. Dengan begitu terperinci sekali manusia ayat-ayat Quran. Ya, disebut nama-nama mereka, tugas mereka dan pelbagai lagi. Begitu juga tentang jin. Ya, siapa yang menjelaskannya? Nabi SAW. Ya, jati diri mereka, ciri mereka dan pelbagai lagi. Ya, begitu juga tentang haiwan, mendapat manfaat daripada keberadaan Nabi SAW dengan ajaran, perintah, larangan. Ya, kena berbuat baik. Ya, dilarang menyakiti, menzalimi, boleh dihumbankan ke dalam neraka dan pelbagai, tak terhitung. Ya, alam ini hendaklah dijaga kestabilannya, jangan dilakukan kerosakan. Ya, maka akibatnya fatal nanti, berlaku ketidakkeseimbangan dan tak terhitung banyaknya. Baik, ketika usianya Nabi SAW mencapai 12 tahun, beliau SAW pergi bersama pamannya, iaitu Abu Talib, ke Syam sampai di Busra. Ini kota di sebelah barat daya Syria. Dalam perjalanan menuju ke Palestin tu, tempat perniagaan, pusat utama dunia ketika itu. Ya, datang pelbagai, ya, kabilah-kabilah berniaga daripada Arab, daripada suku Quraisy itu. Abu Sufyan pernah pergi ke situ. Ya, kemudian daripada arah Rom dan pelbagai lagi. Jadi, ya, pakciknya Abu Talib, penjaga, pemelihara yang membesarkannya, bawa Nabi SAW keluar daripada kota Mekah, ikut pergi, ya, kafilah itu untuk berniaga di Busra. Saat Buhairah Ar-Rahib melihatnya, ini salah seorang tokoh Nasrani, padri, melihatnya, ternyata ia mengenali sifatnya. Maka ia datang dan memegang tangannya seraya berkata, ini adalah pemimpin semesta alam. Ini adalah utusan, ya, Rabb semesta alam. Anak ini akan Allah utus sebagai hujah bagi alam semesta. Mereka bertanya, dari mana engkau mengetahui ini? Ia menjawab, ketika kamu datang dari Aqabah, tidak ada satu pohon atau batu pun mereka bersungkur dalam keadaan bersujud. Mereka tidak bersujud, yakni memberikan penghormatan kecuali kepada seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami mendapatinya dalam kitab-kitab kami. Jadi ini adalah satu peristiwa yang terkenal dalam sejarah. Dan Nabi SAW melakukan perjalanan 2 kali atau 3 kali nanti ke tempat yang sama. Iaitu ketika nanti Nabi SAW, ya, sudah besar, Nabi membawa menjadi wakil untuk memperdagangkan barang dagangan
Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang ketika itu belum lagi menjadi isteri Nabi SAW, yang merupakan seorang ahli perniagaan wanita yang berjaya. Jadi Khadijah radhiyallahu anha seorang yang kaya. Jadi ini perjalanan yang pertama. Dan perjalanan yang pertama ini, dia ketika melalui perjalanan ke arah Busra itu, mereka berhenti. Maknanya Buhairah ni, dia ada gereja, rumah ibadah, yang selama ini mereka sudah datang berkali-kali, namun tidak diberikan perhatian, tidak dipedulikan. Bahkan Buhairah pun tak pernah keluar untuk menemui mereka. Sekali ini Buhairah keluar dan bertemu mereka. Ini satu perkara yang memelikkan. Ya, kenapa? Bahkan dalam riwayat-riwayat dikisahkan bahawa Buhairah itu panggil datang ke tempatnya dan dihidangkan makanan, dijamu, dilayan dengan cara yang terbaik. Ini special guest ni. Siapa kami ni? Selama ni tak diberi perhatian. Hanya orang Arab daripada pedalaman datang ke sini. Ni kira kawasan perniagaan Syam tu kawasan maju. Pusat dagangan dunia juga salah satunya. Bertemu mereka itu melakukan perniagaan, transaksi perniagaan. Dan ini tentu ada sesuatu yang istimewa. Sehingga dengan kemunculan Nabi SAW ini sudah ada tanda-tanda. Memang dalam kitab-kitab Taurat, Injil, kitab-kitab dunia, agama-agama dunia, ya, ada disebutkan akan kedatangan Nabi SAW. Bahkan disebut dengan nama yang jelas, Ahmad, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para sarjana Islam yang mengkaji tentang perbandingan agama, ya, comparative religion itu, sehingga mereka menulis buku-buku khusus tentang indikasi bahawa Nabi SAW telah dinyatakan dalam kitab-kitab itu. Bukan saja Taurat dan Injil, yang sekarang dipanggil Holy Bible itu, yang telah berlaku pengubahsuaian itu. Bahkan kitab-kitab, ya, orang Hindu, Buddha juga ada, ya, sehingga ditulis buku yang tebal, bahkan berjilid, menjelaskan satu persatu daripada setiap kitab mereka itu, ya, bahkan sangat jelas, ya, sebagaimana yang dipaparkan oleh salah seorang tokoh terkenal zaman kita seperti Dr. Zakir Naik ketika beliau menjelaskan tentang penyebutan kedatangan Nabi SAW dalam kitab-kitab orang-orang Hindu, ya, terang jelas, ya, dari segi buminya, lokasinya, ya, dan juga Nabi SAW itu sendiri. Jadi, ya, pendeta itu sangat mengenali dan mengetahui dan melihat tanda-tanda kepada anak kecil itu. Ya, dari segi alam sendiri menunjukkan indikator. Sebagaimana disebut, ya, tidak ada satu pohon atau batu pun mereka bersungkur dalam keadaan bersujud. Maknanya ini dilihat oleh rahib tadi. Ya, tentu orang lain tidak melihat, dia yang diberikan keistimewaan itu. Ia pun meminta Abu Talib agar membawanya pulang, kerana khawatir terhadap apa yang akan dilakukan kaum Yahudi bila mereka mengetahuinya. Maka Abu Talib pun membawanya pulang. Di sini ada catatan kaki yang panjang, ya, tentang kisah ini. Adapun perincian boleh kita lihat pada catatan kaki itu. Ya, bagaimana dalam riwayat yang panjang dijelaskan tentang kisah ini. Ya, daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, panjang ceritanya. Ya, yang penghujungnya kemudian datang tiba-tiba, ya, ke rumah rahib itu ketika mana mereka sedang meraihkan rombongan bapa saudara Abu Talib, bersama dalamnya ada Nabi SAW yang masih kecil. Ya, tiba-tiba datang utusan tentera Romawi. Tentera Romawi berjumlah 7 orang. Datang ke situ. Kenapa? Kerana mereka mendengar bahawa ada, ya, mereka mendengar apa? Bahawa ada Rasul, calon Rasul lah, datang ke situ. Sampai tahap tu mereka mendengar berita, dapat maklumat, ya, dan mereka diutuskan oleh kerajaan tersebut untuk mencari. Untuk buat apa? Untuk tangkap. Sebagaimana yang disebut, kalau diketahui oleh orang Yahudi, maka mereka akan melakukan makarnya. Dan memang telah terbukti, ya, ketika mereka tidak boleh melakukannya secara terang-terangan, nanti mereka akan melakukannya secara sembunyi tanpa disedari ketika mana Nabi SAW berada di bumi Madinah. Mereka berkomplot ketika Nabi SAW datang bertandang ke rumah mereka, ketika sedang nak dijamu makanan sebagai tetamu. Mereka mengarahkan sebahagian daripada rakan-rakan mereka naik ke atas loteng untuk membaling batu, melepaskan batu dari atas agar Nabi SAW terbunuh. Betapa jahatnya Yahudi ini. Namun wa makarallah wallahu khairul makirin. Baik, cukup setakat itu, ya, tentang sinopsis ringkas, ya, awal masa kehidupan Nabi SAW.
Kemudian nanti kita akan sambung tentang kemudian beliau seorang pergi untuk kedua kalinya ke Syam bersama Maisarah budak Khadijah. Ini tentang perniagaan. Ketika mana Nabi SAW sudah meningkat dewasa, iaitu dalam usia 25 tahun. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.